Mana tu? Wifi sah. Oh, ada wifi ni. Oh, gitu. Berkomunikasi situ lah. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina, wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan maha suci, situ dah betul. Dan maha suci daripada lawan-lawannya. Betul dah. Baik. Bagi yang ke-10 daripada bawah. Betul. Dan maha suci Allah Subhanahu wa taala tu daripada lawan-lawannya, yakni lawan-lawan 9 sifat yang lagi akan datang sebutnya. Tu. Baik. Maka jumpa dia. Kau tak jumpa dia. Jumpa. Jadi hari itunya dia kata tidak boleh kita nak nampak dengan akal kita, tak boleh kita nak dibenarkan, tidak boleh kita nak membenarkan pada akal kita. Ada sesuatu yang tupanan bagi tiap-tiap yang lain. Satu zat yang jadi tupanan, mana zat tersebut diberhajat oleh setiap sesuatu yang lain daripada diri dia,
Melainkan yang boleh kita nampak dengan akal kita, yang boleh kita benarkan pada hati kita tu ialah zat yang apabila dipikirkan padanya pada zat, bersepakailah ia zat tu dengan 9 sifat. 9 sifat yang lagi akan datang sebutlah. Dan maha suci, artinya tentu tidak ternafi. Bila dah sabit dah 9 sifat. 9 sifat ni mana ustaz? Lagi akan datang disebutlah. Nah. Sebelah pada istighnaq dan 9 sifat pada iftiqar dia panggil. Iftiqaru kullu ma siwahu ilaih tu. Nah, berhajat oleh tiap-tiap barang yang lain selain daripada Allah Taala kepada dia, kepada Allah Taala tu mestilah ada di zat Allah Taala tu 9 sifat. Bila ada sabit 9 sifat ni, tentu tidaklah lawan bagi 9 sifat. Itu maknanya dan maha suci Allah Ta'ala tu daripada lawan-lawannya. Lawan-lawan mana? Lawan-lawan 9 sifat. Kemudian kata dia maka ni tafriq pada kata Nuh. Tiada nampak ya Nuh atas sekali atas Nuh bagi kalau kita jawi ni bagi 1 2 3 4 5 bagi kelima daripada atas ke bawah tafriq situ. Maka nak tafriq pada kata tiada yang terkaya daripada yang lain melainkan zat yang bersepakai dengan 11 sifat. Dan tiadalah zat yang menjadi tumpanan bagi tiap-tiap yang lain melainkan bersepakai dia dengan 9 sifat. Maka diketahui daripada cakapan itu, diketahui daripada ibarah yang tersebut mana, iaitu tiada yang terkaya daripada yang lain dan tiada tumpanan bagi tiap-tiap yang lain. Gitu. Itu makna yang tersebut. Maka diketahui daripada cakapan itu, ibarah yang tersebut tadi itu, tahu gapo akan bahawa seterkaya itu ialah kelakuan bagi itu tupanan. Tu. Terkaya tu ialah kelakuan. Kelakuan apa? Kelakuan kesempurnaan bagi itu tupanan. Begitu. Terkaya tu ialah satu kelakuan, yakni satu kelakuan kesempurnaan bagi itu tupanan. Dia nak cerita katanya sebut kata tupanan ni kelakuan dia mesti terkaya. Gitu. Apa makna terkaya sini? Tak berajak gapo-gapo. Itu makna terkaya, bukan terkaya macam kita duk faham sama kita ni terkaya paling kaya. Orang paling banyak duit lah dak sini. Bukan kaya makna tu. Kaya sini dengan makna tak berajak gapo-gapo. Itu makna terkaya. Tu. Jadi diketahui daripada cakapan yakni ibarah itu akan bahawa seterkaya itu kelakuan, yakni kelakuan kesempurnaan bagi itu tupanan. Jadi satu zat yang dikatakan dia tu ditumpu oleh tiap-tiap yang lain, kelakuannya mestilah terkaya. Itu yang nak cerita gitu. Kelakuan zat tersebut tu mestilah terkaya daripada tiap-tiap barang selain daripada dia. Mana tak berajak gapo-gapo. Kalau dia pun berajak gapo-gapo juga, bagaimanakah dia tu jadi tupanan bagi yang lain? Bagaimana orang nak tupai dia? Dia sendiri pun untuk berajak ke orang lain. Mesti dah kalau dia tu ditupan oleh orang lain tumpu ke dia, orang lain tu tumpan dia tu terkaya, tak berajak gapo-gapo. Itu maksud.
Kalau dia sendiri tidak terkaya, artinya dia pun tupai orang lain. Bagaimana orang nak tupai dia? Itu. Jadi sebab tu dia kata, maka diketahui daripada cakapan itu, daripada ibarah yang telah lalu tu. Artinya satu zat yang nak jadi tupanan tu tidak dapat dipikir dengan akal, mestilah dia tu terkaya daripada yang lain dan berhajat oleh tiap-tiap yang lain itu kepada dia. Daripada ibarat tersebut kita faham pulaknya akan bahawa seterkaya itu ialah kelakuan, yakni kelakuan kesempurnaan bagi itu tupanan, bagi yang ditupankan dia. Itu mana? Tupanan tu mana yang ditupankan dia. Siapa yang ditupan? Tuhan. Kita ni menupai Tuhan. Itu. Kita ni berajak ke dia, menupai ke dia. Tu. Dia tu yang ditumpankan. Yang ditumpukan, yang diberhajatkan. Ia belakalah tu. Ni bahasa Syekh pada Mekah tu, ya begitu. Tak ada arah kalau kita baca kitab dia, kita kena ikut bahasa dia lah. Agak belit-belit sikit, payah ustaz. Kita tukar kitab lain pula pada sini. Ada kitab mudah-mudah pun ada. Cuma kerana kita nak lalu juga kitab ni, tak ada hal lah. Jadi artinya pada kata dipahamkan daripada zat yang berhajat oleh tiap-tiap yang lain kepadanya, zat tersebut terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Dipahamkan daripada ibarat tersebut akan bahawasanya terkaya tadi tu. Mana istirnahu an kulli man siwahu tu. Dia tak berhajat gapo-gapo tu. Ialah satu kelakuan kesempurnaan bagi itu tupanan. Tu bagi zat yang menjadi tumpuan benda lain kepada dia, satu zat yang ditumpankan dia, satu zat yang diberhajatkan dia, mesti dia tu terkaya. Tu. Kalau dia tak terkaya, artinya dia berhajat kepada orang lain, dia pula menupai orang lain, dia menumpukan kepada orang lain, dia dia menumpai orang lain, berhajat pada benda lain, tak boleh lepas dengan benda lain. Bagaimana orang lain nak tumpang dia? Bagaimana orang nak berhajat ke dia? Tu. Macam kita lah. Kita sendiri tak ada piti. Faham nak mari minta piti hak kita. Kok mana kita sendiri pun minta piti orang lain kat sini. Tu gitulah, mudah-mudah nak boleh faham kan. Jadi kalau orang tu nak mari tupai piti kita, nak mari berhutang duit kita, nak mari minta duit kita, tentu dah kita ni orang yang punya duit. Kita banyak duit. Barulah kita ni orang boleh tupai duit kita, orang boleh berhutang duit kita, orang boleh ambil duit kita. Kalau kita sendiri pun tak ada duit, minta duit orang lain, lagu mana orang nak tupai kita, orang nak berhutang duit kita? Gitu ya. Jadi kalau zat tu ditumpu oleh benda lain, zat tu ditumpan oleh benda lain, zat tersebut tu benda lain tak boleh lepas dengan dia, pasti dia tu terkaya daripada tiap-tiap benda lain. Mana apa terkaya? Tak berhajat gapo-gapo kepada benda lain. Kalau dia sendiri tu berhajat pada benda lain, maka dia tak layak nak jadi tupanan. Tu. Dan ni atah pada kata terkaya. Tu atah pada kata terkaya. Jadi pasal sepepak baru bunyi lagu ni, maka diketahui daripada cakapan itu, daripada ibarah yang tersebut. Mana? Tak boleh nak nampak zat yang menjadi tupanan tu melainkan zat tersebut terkaya daripada tiap-tiap bala lain dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap bala lain. Difahamkan juga daripada cakapan tersebut akan bahawa bersatulah. Bersatulah. Bersatulah apa? Bersatulah apa ni? Bukan bersatu apa? PPPM tu bukan kat sini. Bersatulah oleh makna begitu. Baru faham. Bersatulah oleh makna tupanan dan yang terkaya itu. Itu.
Bersatu pada makna. Sebut lain-lain tapi maknanya tu lah. Itu makna bersatu. Dah. Bersatulah oleh makna. Takdir dia tu. Kalau tak takdir itu tak faham kita tu. Itu kitab ni kena takdir baru faham. Laulal hazfu wat taqdiru la fahimal himaru. Kalaulah ibarah kitab ulama ni tidak ada takdir, tidak ada yang dihazaf, yang dibuang, maka nak difaham kembali mestilah hak dibuang tu ditakdirkan kembali, didatangkan balik. Kalau tidak ada lagu tu kitab ulama ni la fahimal himaru. Hima, keldai, lembu, kuba pun boleh faham kitab ni. Jadi kitab ni payah kenapa? Kerana cakapan ulama ni dia serba ringkas. Jadi untuk memahami orang panggil makna hak dia bercakap tu, kita perlu takdirkan kembali apa hak dia kehendak. Tapi dia buang. Sebab apa buang tu? Dia bercakap tu nak cepat-cepat. Tu. Jadi sebab tu, dan bersatulah tupanan dan yang terkaya itu. Nak faham lagu mana lagu tu? Kata ni. Kena takdir lah. Dan bersatulah oleh makna tupanan dan yang terkaya itu. Makna dia tu pula sama. Itu makna. Tu bila sebut kata tupanan, maknanya terkaya. Bila sebut dia tu terkaya, artinya dia tu tupanan. Gitu maksud nak sebut itu. Tu bila sebut kata dia tu tupanan, mesti dia terkaya. Bila sebut dia terkaya, mesti dia tu ditupankan dia oleh tiap-tiap barang yang lain. Mana tupanan. Kenapa? Kerana pada makna tupanan dan terkaya tu bersatu pada makna, tapi berlainan pada sebut. Sebutnya terkaya. Hak ni tupanan, lafaz lain-lain tapi maknanya tu lah jadi. Itulah gitu. Itulah gitu. Dan bersatulah oleh makna tupanan dan yang terkaya itu. Tu. Jadi bila kita kata zat Allah Ta'ala ni ialah zat tupanan, Tuhan-Tuhan ni ialah tupanan. Makna bagi tupanan tu, zat tersebut tak berajak gapo-gapo selain daripada dia. Sebab tu dia tu tupanan, ditupankan dia. Itu. Bila kita sebut kata zat Tuhan tu zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang lain, tak berajak kepada tiap-tiap barang yang lain, bermakna zat dia tu ditumpankan akan dia. Gitu. Kenapa? Kerana tupanan dan terkaya tu satu pada makna, walaupun berlainan pada sebut. Sebut lain-lain. Tu gitulah. Habis. Kemudian kata Syekh pada Mekahnya, dan tiada membenar oleh akal. Dan tiada membenar oleh akal dan situ buat wawul hal. Buat wawul hal. Padahal. Gitu dah. Padahal. Padahal tiada membenar oleh akal akan bahawa ada tupanan bagi tiap-tiap yang lain yang tersebut itu. Mana? Yang kita duk bicara tentang orang panggil satu zat yang dikatakan dia tu tupanan, mestilah dia tu bersifat dengan sebelah sifat. Yang mana sebelah sifat tu orang panggil terkaya dia daripada tiap-tiap barang lain, mana tak berajak apa-apa selain daripada dia, dan mestilah bersifat dia dengan sembilan sifat, yang mana tiap-tiap selain daripada dia tu tak boleh lepas dengan dia, berajak ke dia, tupai dia tu. Padahal tiada membenar oleh akal akan bahawa ada tupanan bagi tiap-tiap yang lain yang tersebut itu. Yang tersebut tadi tu, hukum ketuhanan yang telah kita faham tadi tu, kita tak boleh nampak dengan akal kita, melainkan satu zat jua. Pula dah. Bukan hukum ketuhanan tu terbenar belaka di benda lain. Pokok pun boleh. Istirna wa angkul lima siwa haliftiqar kullu ma siwa ilaih.
Berhala pun boleh juga, istighnah wa an kulli ma siwa. Tak boleh. Tak boleh kita nak nampakkan hukum ketuhanan dua tadi itu selain daripada zat Allah Ta'ala yang maha satu. Tak boleh. Tu. Dan tiada membenar ini, padahal tiada membenar oleh akal akan bahawa ada tupanan bagi tiap-tiap yang lain yang tersebut itu. Mana yang tersebut itu? Zat yang kita kata dia tu orang panggil terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain, tak berhajat kepada tiap-tiap barang yang lain, dan berhajat tak boleh lepas kepada dia oleh tiap-tiap barang lain. Tak boleh nak nampak zat seperti itu melainkan satu jua, ini melainkan satu zat jua, tak banyak. Tu hak jenis lagu tu kena so. Tiada yang lain. Ini nak tafsir pada kata jua. Jua ni sahajalah. Orang panggil kalimah nak hasar. Nak hasar, nak sangkat. Satu jah. Itu. Satu jua mana? Satu sahaja. Apa makna satu sahaja? Tiada yang lain. Kalau ada juga hak lain, orang tak panggil satu jah. Satu jah kan? Ada lagi hak lain. Ni satu jah. Satu jua. Apa? Tak ada yang lain. So tak ada lolo. Kelantan panggil ni. Satu tak berbilang. Apa? So tak ada lolo. Tu. Baik. Kerana apakah? Satu zat jua, ilak pada kata satu zat jua. Kerana apakah orang panggil tidak dapat membenar oleh akal akan bahawa ada tupanan bagi tiap-tiap lain yang tersebut tu melainkan satu zat jua. Ilak dia situ. Kerana apakah mesti kena satu zat sahaja haknya lagu tu, tak boleh berbilang? Kerana jikalau berbilang-bilang, kalau hak jenis zat terkaya daripada tiap-tiap barang lainnya dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang lain ini berbilang-bilang. Paling kurang berbilang kita kata dua. Ada dua jenis zat lagu tu. Satunya Allah Ta'ala, satunya Zaid. Contoh, Allah Ta'ala pun zat yang tak berhajat apa-apa, moga lain tak boleh lepas dengan dia. Zaid pun satu zat yang tak berhajat apa-apa, moga lain tak boleh lepas dengan dia. Kita fardu takdir. Ini dia panggil, jikalau ni dia panggil fardu takdir. Fardu takdir ni orang panggil apa? Bohong-bohong kata. Itu. Buat lolok kata. Fardu takdir ni tak, benda tu tak jadi sungguh. Kaedah dianya al-qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuku'. Qadiyah fardu takdir, buat lolok, tipu-tipu ni tak membawakan perkara tu betul-betul berlaku. Tak berlaku. Cuma kita buat lolok tu sebab apa? Nak ambil natijah keyakinan tu. Macam Tuhan kata dalam Quran, lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Itu. Lau kana fihi ma alihatun illallahu, jikalau pada langit bumi ni ada Tuhan selain daripada Allah. Jikalau tu orang panggil apa tu? Fardu takdir. Kenapa fardu takdir? Ada tak Tuhan lain pada Allah? Ada? Tak ada. Lepas tu kata kalau ada pada langit bumi ni Tuhan lain pada Allah, bapanya kalau tu nak ambil natijah la fasadata, pasti langit bumi ni hancur lebur. Apa makna hancur lebur? Tidak boleh dicipta sejak daripada awal walau sebesar zarah sekalipun. Itu maksud hancur lebur itu. Tak boleh diwujudkan sejak daripada awal walau sebesar zarah sekalipun. Tu. Lepas tu betul tak? Alam ni tidak ada walau sebesar zarah sekalipun. Kita ni bukan apa? Ni. Langit bumi ni bukan apa? Jeregup depan kita besar bukan main ni. Maka alam ni tidak ada walau sebesar zarah sekalipun, itu batilun, bohong, palsu, dusta. Kenapa? Dapat disaksi dengan mata kepala bahawasanya alam ni wujud besar. Kita sendiri ni pun alam. Itu. Bermakna tidak ada Tuhan lain pada Allah. Itu natijah nak bawa situ, nak bawa kepada keesaan Allah. Jadi boleh tak kita cakap gitu? Boleh. Quran sendiri aja. Pada Nabi kata
Jangan kamu kata jikalau tu. La takul, jangan kamu kata lau. Kerana lau tu taftahu fi'lu syaitan, membukakan perangai syaitan. Itu bukan dalam bab pengajian ilmu akidah. Itu dalam bab beramal ibadah. Kalulah masa muda dulu rajin semaya jemaah. Duk main kalu gitu. Kalulah masa kaya dulu rajin derma. Kalulah masa sehat hari tu suka pergi seorang masjid. Duk main wah kalu lagu tu. Hak tu buka perangai syaitan tu. Lagu mana? Bakalah ni tak main lagi. Itu. Duk main wah kalu. Jangan. Dalam bab ibadat tu tak boleh kita kalu tu tak boleh. Hak mana tekah peluang Tuhan bagi buat hak mana tekah peluang Tuhan bagi kita ni. Masa ruang kita ada kita guna. Harta kita ada kita guna. Jangan duk kalu. Kesihatan hak sekadar Tuhan bagi ni kita guna. Jangan kita duduk nanti aku sihat lah. Baru nak buat amal. Jangan. Tu perangai syaitan tu. Kalau aku sihat, aku nak amal ibadah. Tak sihat-sihat, apa kerang mati situ dengan sakit. Tak beramal ibadah. Tu orang panggil tahu fi'lu syaitan tu. Buka apa itu perangai syaitan tu. Hak tu hak Nabi tegah. Hak tu hak Nabi larang tu. Ada pun ulama tauhid duk main jikalau. Lepas ni kita mengaji sifat dia masuk sosok lagilah banyak. Tuhan mesti ada. Tentu tidak dia tak ada. Dalilnya alam ni. Kenapa? Jikalau dia tak ada. Jikalau dia tu tak ada, jikalau tu je lah. Tuhan mesti bersifat dengan berkuasa. Tentu tidak dia lemah. Dalilnya mana? Jikalau dia tidak bersifat dengan berkuasa, tentu dia lemah. Jikalau dia lemah, duk main jikalau. Bagaimana dia nak buat alam ni? Tentu dia tak mampu buat alam ni. Maka alam ni jadi tak ada. Maka alam ni tak ada. Betul ke tak? Tak. Kerana nampak dengan mata kepala alam ni ada. Kalau gitu tentu Tuhan bersifat dengan berkuasa. Tentu tidak dia lemah. Tu natijah nak ambil ni. Duk main jikalau ni. Orang panggil lau fardu takdir. Maka qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuku'. Qadiyah fardu takdir ni tidak membawakan benda tu benar-benar berlaku. Dah. Lepas tu apa duk main jikalau? Untuk ambil natijah daripada muqaddimah tadi. Dia panggil muqaddimah tu. Kalau kita mengaji mantik dia adalah muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, muqaddam tali, natijah. Natijah tu kita nak ambil. Apa? Tentu tidak Tuhan berbilang, mesti dia satu. Tu. Tentu tidak dia lemah, mesti dia bersifat kudrah, berkuasa. Tentu tidak dia bodoh, mesti dia ada sifat ilmun, pengetahuan. Itu natijah kita nak ambil tu. Tu jangan kita jadi super kelompok orang nak marah mengaji sifat 20 ni. Apa dia kata jikalau. Nabi larang tu duk cakap jikalau. Dia tak tahu. Nabi larang tu dalam bab ibadah, bukan bab akidah. Dalam bab akidah nak kenalah jikalau. Supaya apa? Musing ligat otak kita mikir. Kalau Tuhan tak ada jadi kena tu Kalau Tuhan lemah jadi kena tu. Kalau Tuhan bukan sah, mana 3-4 ekor. Jadi mana tu fikir. Natijah daripada fikir itulah orang panggil dalil, kukuh kemahlah hati kita. Barulah kita tu bukan muqallid. Bukan pok turut orang. Kata Tuhan ada ke? Ada. Tuhan sangat ikut orang ramal aku. Ayat mudah. Ikut majoriti. Pas majoriti kata Tuhan tak ada, tak ada juga. Majoriti kata Tuhan lemah juga. Berat lagi tu. Ilmu ni tak boleh dengan majoriti. Dia tak boleh dengan taklid, tak boleh. Yang wajib kena mujtahid. Boleh nak jadi mujtahid ni ilmu ni. Kenapa? Dalil yang mudah. Kepala otak kita guru fikir. Dah nak makan nasi tu boleh mikir. Bila duduk gulu kat dahan tu boleh mikir lagi. Tak ada kena buka kitab gapo bahan dah. Mikir guru. Itu. Orang panggil dalil aqli. Secara ijmali. Dalil aqli ijmali. Itu lepas dah tuntutan fardu ain. Apa? Dalil hak bahasa fikir dengan akal, hak bahasa ijma. Mana? Alam ni makhluk ni kita gitu.
Ada pun hak bahasa fardu kifayah tu, tu dalil lagi. Mana? Iaitu dalil yang mampu oleh tuan empunya dalil tu menghuraikan wajhud dilalah, wajah pendalilan, serta mampu ibtali syubhah. Membatalkan kesamaran orang yang nak i'tiraf. Tu fardu kifayah tu. Ada pun hak dalil fardu ain, dalil aqli ijmal. Dalilun aqliyun ijmaliyun. Dalil hak bahasa fikir dengan akal, hak bahasa ijmal. Apa? Jumlah. Bahasa mudah borong gitu. Gitu. Ada tengok dia kata, kenapakah mesti satu zat sahaja hak bersifat dengan tidak berhajat gapo-gapo, muga lain pada dia tak boleh lepas dengan dia? Kerana jikalau berbilang-bilang, kalau berbilang-bilang zat hak jenis lagu tu, Allah pun tak berhajat gapo-gapo, muga lain tak boleh lepas dengan dia. Zaid pun tak berhajat gapo-gapo, tak boleh lepas dengan dia. Paling kurang berbilang dua. Tak usah banyak lah. Kau banyak kau bengau. Ambil dua je. Paling kurang nak kata berbilang. Satu, dua. Berbilang dah tu. Berbilang dah tu. Jawab bagi jikalaunya, nescaya adalah yang lebih daripada satu itu, setengah daripada yang lain. Nescaya adalah yang lebih daripada satu itu, termasuk di dalam setengah daripada yang lain daripadanya. Kenapa begitu? Baru faham? Tengok kita kecek rekah gitu. Tak boleh kita nak goreng kat sini. Kena tak kedai lah, baru kita faham. Kalau Tuhan ni berbilang, paling kurang berbilang dua, nescaya adalah yang lebih. Kita kata Allah kau hak lebih atau Zaid kau hak lebih, tak kira lah. Nescaya adalah yang lebih daripada satu itu. Tadi kita kata Tuhan ni satu je, tiba-tiba takdirnya ada dua. Hak lebih daripada satu itu termasuk setengah, ini termasuk di dalam setengah daripada yang lain daripadanya. Mana hak satu lagi tu mestilah dia termasuk hak dalam ramai-ramai hak berajak kepada satu tadi. Tu. Nescaya adalah yang lebih. Kita fardu takdir lebih, bukan satu Tuhan. Dua tu lebih. Nescaya Tuhan hak lebih tadi, lebih daripada satu itu, termasuk di dalam setengah daripada yang lain. Jadi yang lain daripadanya, daripada yang satu yang menumpan. Mana yang menumpan? Iaitu yang lain tu orang panggil yang menumpan. Nescaya hak lebih tadi itu termasuk daripada hak menumpan juga. Bukan tupanan dah, termasuk daripada yang menumpan. Maka jikalau adalah yang lebih itu tupanan bagi tiap-tiap yang lain juga. Kita kata Zaid tadi tu tiba-tibanya dia tu ditupankan dia pun tupanan bagi yang lain. Nescaya adalah yang satu itu, hak satu Allah Ta'ala tadi tu, termasuk ia begitu, termasuklah ia yang satu tu daripada yang lain yang menumpai juga. Gitu. Pening dah duk main. Gapo nak ayat dah tahu. Gini dia ayat. Tuhan ni tadi kita kata satu ya dah. Satu zat yang tak berajak gapo-gapo, moga lain tak boleh lepas dengan dia. Satu zat hak lagu ni kita tak boleh nak silau, tak boleh nak terima, tak boleh nak fikir. Melainkan mesti satu je hak zat lagu ni. Kalau dua lagu mana? Kalau dua nescaya hak lebih tadi tu. Tiba-tiba kita buat main seekor lagi Tuhan. Tuhan ni bukan dua ekor contoh. Maka lagi ni mestilah juga dia termasuk daripada hak selain ramai-ramai tadi. Hak penupai pada hak ni. Tiba-tiba kalau dia juga ditupai oleh orang lain, tadi hak ni yang menupai. Hak ni jadi tupanan. Tiba-tiba hak ni pun tupanan juga pada yang lain. Maka hak ni pun menupai juga bagi hak ni.
Nah, bapa dah ni dia dakwa kata dia Tuhan juga. Dah Tuhan ni gapo? Zat tak berajak gapo-gapo, munggo lain tak boleh panggil dia. Betul tak? Hak ni zat tak berajak gapo-gapo, munggo lain tak boleh panggil dia. Bermakna hak ni tu hak ni tu hak ni. Nah. Nah, hak ni tu hak ni tu hak ni. Nah, mesti zat Allah ni pun mengaku dia Tuhan, Zahid ni pun mengaku dia Tuhan. Bila sebut kata Tuhan ni mesti dia tak berajak gapo-gapo, moga lain tak ada panggil dia. Moga lain semua berajak ke dia belaka. Nah, tiba-tiba hak ni mengaku Tuhan, hak ni mengaku Tuhan. Bermakna dia pada tilik dia dakwa dia Tuhan, maka semua benda lain tak ada panggil dia. Mana? Termasuk Zahid pun berajak ke Allah juga. Hak ni dia kata dia Tuhan juga. Mana dia terkaya daripada tiap-tiap lain, benda lain tak ada panggil dia. Bermakna benda lain semua tupai dia, termasuk dengan Allah pun tupai dia juga. Ha. Boleh terima itu? Tengok. Tu. Maka jikalau adalah yang lebih, yang lebih daripada satu itu, ialah tupanan bagi tiap-tiap yang lain juga. Nescaya adalah yang satu itu daripada yang lain yang menumpai jugalah. Tu. Kalaulah Zaid tadi tu orang panggil zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang lain dan berhajat oleh tiap-tiap barang lain kepadanya, pastilah orang panggil Allah ni pun berhajat ke dia juga. Dah, tiap-tiap barang selain daripada dia semua berhajat ke dia belaka, tak terkecuali alal itlaq tu. Alal itlaq. Tak ada kait-kait alal itlaq tu. Nah, kalau kata tiap-tiap barang lain semua berhajat ke dia belaka, melainkan Allah sebabnya Tuhan juga dia tak berhajat kan? Kalau gitu Zaid bukan Tuhan, moga ada lagi selain daripada dia hak tak berhajat ke dia. Tuhan ni mesti semua sekali, walau sebutir zarah sekalipun, semua tak lepas dengan dia belaka. Jadi kalau hak lebih tadi mana? Zaid tadi tu ialah zat tu pandai juga. Bermakna hak nombor satu tadi Allah tadi tu tupai dia juga. Itu nampak tak? Tu faham tak tu? Nampak deh selu-selu. Tak apa selu-selu. Kalau tak faham ya, tak faham zat dok main tupai tu tupai ni. Maka tafriq pada kata tafriq pada kata nescaya tadi. Nescaya adalah yang satu daripada yang lain yang menumpan. Nescaya adalah yang satu itu. Tu yang satu tu klik ke mana? Allah tu lah. Yang satu itu daripada ini setengah daripada militabai, setengah daripada yang lain yang menumpan. Masuk serupa juga Allah Ta'ala dengan lembu, dengan gapo tak kira moneka lah, berajak ke Zaid juga. Tengok. Maka tiadalah ia yang satu tu terkaya pula. Kalau gitu Allah tidak terkaya. Apa? Dah dia berajak ke Zaid. Nah, tadi Allah tu terkaya. Nah, Allah tulah terkaya daripada tiap-tiap barang lain dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang lain. Tak apalah. Tiba-tiba kita kata, kalau dia dua lagu mana zat lagu ni. Nah, akal kita tak nampak dah, cuma wak lolok. Nak orang panggil kuat lagi natijah keluarnya, tak boleh ada dua. Zat ketuhanan ni tak boleh ada dua. Kena sah tak ada lolok. Kalau dua jadi ke mana? Wak naik seekor lagi. Zaid kita kata. Zaid ni pun zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang lain dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang lain. Ketika mana kita kata Allah tadi tu zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang lain dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap, bermakna Zaid pun berhajat ke Tuhan juga. Kerana dia tu zat yang terkaya dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap lain. Tiap-tiap lain tu siapa? Termasuk dengan Zaid. Bila Zaid ni kita kata dia tu zat yang terkaya daripada tiap-tiap lain dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap lain, Allah pun berhajat ke dia juga. Dan Allah termasuk daripada tiap-tiap yang lain selain daripada Zaid. Bila lagu tu jadi lagu mana? Maka tiadalah ia yang satu tu terkaya pula. Dia tu tak terkaya lah juga. Kerana apa tiada? Tu ilak pada kata tiada. Ilak berkata tiadalah ia yang satu tadi Allah tu terkaya. Apa? Dah ia berajak kepada Zaid yang lebih tadi tu. Kerana jikalau terkaya nyonya yang satu,
Jawab bagi jikalau nescaya berhimpun padanya yang satu tu terkaya dan menumpan. Dia pun terkaya, dia pun menumpan. Ikut mana lagu tu? Hak betulnya kalau dia terkaya, dia tu tupanan, bukan menumpan. Kalau dia tu terkaya, dia tu tupanan, bukan menumpan. Tiba-tiba dia terkaya, dia tu tupanan, tapi dia pun penumpang, menumpang juga. Tak boleh terima lah gitu tu. Beripun dua perkara berlawan. Mana? Berajak ratik, tak berajak ratik. Kok mana tu hal gitu? Nah, beripun dua perkara berlawan. Sebab itulah hukum ketuhanan istighna'u an kulli ma siwahu tu, itu orang panggil hak ada di Tuhan. Adapun al-iftikar kullu ma siwahu ilaihi, itu bukan hak ada di Tuhan. Iftikar, berhajat oleh tiap-tiap barang lain kepadanya, itu iftikar tu bukan sifat Tuhan. Iftikar tu sifat makhluk. Nampak tak? Iftikar, berhajat, menumpang tu ialah sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Tuhan tu tupanan, terkaya, tak berhajat. Nah, adapun berhajat, menumpan, tak boleh lepas. Itu sifat makhluk tu. Tiba-tiba kalau ada dua-dua di Allah Ta'ala, mana? Dialah terkaya, dialah berhajat. Boleh terima kita? Tak boleh terima dengan akal kita. Bila sebut kata dia terkaya, mana tak berhajat ke apa-apa? Bagaimana boleh kata dia pun berhajat juga? Dah terkaya dengan mana tak berhajat ke apa-apa? Bila sebut kata menumpan, berhajat. Tu. Sebab tu dia kata, kerana apakah tiada ia yang satu tu terkaya pula? Kerana jikalau terkayanya juga yang satu tu terkaya, mana apa tak berajak ke apa-apa, itu mana terkaya. Nescaya berhimpun padanya, pada yang satu tu dua, mana terkaya ratik, tak berajak ke apa-apa ratik, dan menumpan, mana berajak ratik. Terkaya mana tak berajak, menumpan mana berhajat, tak boleh lepas. Tadi kata lepas, patut lepas pula. Kok mana tak tahu. Macam kita terkaya tak? Tak. Kita memang berhajat, tak boleh lepas. Pada tak sifat terkaya di kita? Tak berhajat. Tak ada. Nak ketuk ke, nak menyawa, nak menapah, nak mengepai darah, nak proses tahiyat dalam perut, semua tak boleh lepas dengan Tuhan belaka tu. Berhajat ke Tuhan belaka, walaupun kita tak berasa berhajat. Muka kita ni time maya hajat baru rasa berhajat. Itu ni berajak sini mana tak boleh lepas. Tak boleh lepas dengan Tuhan. Nak kelip mata, nak mengatuk, nak gapo sekalipun tak boleh lepas dengan Tuhan. Kita ni. Maka kita terkaya tak? Tak terkaya. Sebab apa? Sebab kita tak boleh lepas. Terkaya ke mana? Kalau terkaya lepas. Sebuah serbi lepas. Tuhan dia terkaya. Tiba-tiba kita fardu takdir ada lagi Tuhan selain pada Allah Ta'ala. Zaid tadi. Bermakna bila Zaid kata dia ni Tuhan, selain daripada dia tak ada panggil dia. Siapa dia selain daripada dia? Termasuk dengan Allah hati. Engkau selain daripada Zaid belaka tu. Allah pun selain daripada Zaid. Kalau gitu Allah tadi tu dia tu Tuhan terkaya. Dia pula berajak juga ke Zaid. Kok mana tadi terkaya tak berajak, berajak juga ke Zaid. Berajak dengan tak berajak beripus sekali boleh ke? Tak boleh. Dua perkara berlawanan tu dia panggil. Tu lagu tu. Tak payah lagi, tak tahu lah tu. Nak tu biar agak dekat lah tu. Faham gitu. Dan iaitu berhimpun padanya, pada yang satu tu terkaya dan menumpan, mustahilun ay mumtani'un fil aqli. Tertegah nak terima dengan akal, tak boleh. Mana mustahilun? Ma la yutasawwaru fil aqli wujudu. Perkara yang tidak boleh ditasawur, tak boleh nak dipikir, tak boleh nak digambar dengan akal kita, adanya perkara tersebut. Tak boleh. Itu orang panggil mustahil. Tak boleh nak terima. Benda tentu tidak. Kok mana Tuhan? Dia tak berajak, dia pun berajak. Kok mana? Kalau tak berajak, tak berajak lah. Kalau berajak, tak berajak. Dua ni dua perkara berlawanan. Kerana apa mustahil? Ilak pada kata mustahil. Kerana berhimpun padanya, berhimpun padanya, pada yang satu tadi itulah, dua yang berlawan-lawanan.
Dua yang berlawan-lawanan. Gitu deh. Dua yang berlawan-lawanan. Kena baca lagu tu lah. Sebab dia dua, angka dua tu duduk di lawa tu, bukan di nan. Nah, tu hak mana hak diulang-ulang tu, dua tu lah, berlawan-lawanan. Ni. Kita berlawan-lawanan. Ya pada berlawan-lawanan. Ya gitu. Nah, ya hak ganda tu dua tu, bukan nan. Nah, bukan nan. Dua tu lah hak bergandanya. Kerana berhimpun padanya, pada yang satu tu dua yang berlawan-lawanan. Apa? Terkaya ratik, menumpang ratik. Tak berajak ratik, berajak ratik. Lepas ratik, tak boleh lepas ratik. Kok mana gitu? Maka kaedahnya mari apa? Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara yang berlawanan tak boleh berhimpun sekali. Ada dengan tak ada, dua perkara berlawanan tak boleh berhimpun sekali. Tak boleh, di Allah Ta'ala tu tak boleh. Nah, tu ada, tak ada. Tak ada. Alang pula kata. Nah, kok mana ada ratik, tak ada ratik, kok mana pada satu masa? Tak boleh. Gerak dengan diam. Dua perkara berlawanan. Nah, bila gerak diam tak? Bila diam gerak tak? Tu dua perkara berlawanan. Dia tak boleh berhimpun sekali. Begitulah ketuhanannya. Kalau dia tak berajak tak. Nah, kalau dia berajak, tak berajak tu tak. Gitu. Kalau dia terkaya, menumpan tu tak. Kalau dia tu menumpan, terkaya tu tak. Kalau dia tumpanan, menumpan tu tak. Kalau dia tu menumpan, tumpanan tu tak. Lah kedua. Dia tak boleh berhimpun sekali. Dialah khalik, dialah makhluk. Boleh gitu? Dialah Tuhan, dialah hamba. Boleh itu? Mana boleh gitu? Khalik tu makhluk lah. Nah? Tu tengok. Habis situ. Dan ada padanya, pada yang satu lagi, ketiadaan sesuatu daripada dirinya, diri yang satu lagi. Demikianlah yang lebih daripada satu itu. Tu. Tengok. Dan serta yang demikian itu ada padanya pada yang satu lagi, Zaid tadi itu, ketiadaan sesuatu daripada dirinya, diri yang satu lagi. Nah, mana? Iaitu dia sama jugalah dengan Allah Ta'ala. Tak ada sama kepada dakwa ketuhanan. Betul tak? Bila sebut kata Tuhan, mesti ada hukum ketuhanan. Allah pun Tuhan, Zaid pun Tuhan. Maka bila dua-dua ni orang panggil mengaku jadi Tuhan, maka ada hukum ketuhanan. Mana? Tak berajak apa-apa, moga lain tak boleh lepas dengan dia. Allah. Hak ni pun tak berajak apa-apa, moga lain tak boleh lepas dengan dia. Kalau Allah tadi tu kita kata apa? Bila sebut kata dia tu orang panggil tu Tuhan, makna dia tak berajak apa-apa, moga lain semua tak boleh lepas dengan dia. Bermakna Zaid pun berajak kepada Allah. Bila sebut kata Zaid ni Tuhan, dia tak berajak apa-apa, Zaid ni tak berajak apa-apa, moga lain tak boleh lepas dengan dia, termasuk Allah. Jadi bila sabit juga pada satu lagi, sabit juga pada satu lagi. Gitulah. Gitu nak sebut situ. Tu. Dan ada padanya, pada yang satu lagi, ketiadaan sesuatu daripada dirinya yang satu lagi. Mananya? Nah, sabit pada selagi pun gitu jugalah. Itu mana gitu? Demikianlah, lagu itulah yang lebih daripada satu. Ini Tuhan hak lebih daripada satu tu jadi lagu tu. Jadi lagu mana? Jadi membawa tak ada Tuhan. Bukan Tuhan belaka-laka jadi. Allah pun bukan Tuhan, Zaid pun bukan Tuhan. Lepas tu tak ada Tuhan. Siapa buat langit bumi ni? Tak boleh nak ada langit bumi kalau tak ada Tuhan. Siapa buat? Tak ada langit bumi ni, betul tak? Tak. Sebab langit bumi ni ada dengan mata kepala kita. Bermakna ada yang menjadi. Ada yang menjadi. Siapa yang menjadi? So kau dua. So tak ada Allah. Kalau dua, jadi aku tak di.
Tu cara ulama kita bahas. Ini nanti pada sifat wahdaniyah tu akan dibahas lebih mendalam lagi. Mana? Burhanut tawarud dan burhanut tamanu'. Mana? Fardu takdir kalau Tuhan tidak satu, bermakna dia berbilang. Paling kurang berbilang dua. Kalau dua-dua ni bekerja sama, nak buat lain, jadi lagu mana? Tuhan A kata aku nak buat langit, Tuhan B kata aku nak buat bumi. Atau apa, awak buat langit, saya buat bumi. Bermakna langit makhluk Tuhan A, bumi makhluk Tuhan B. Bermakna bumi tak berajak kepada Tuhan A sebab bukan Tuhan A buat dia. Langit tak berajak pada Tuhan B sebab bukan Tuhan B buat dia, Tuhan A buat dia. Wah, boleh kan A dengan B mengaku Tuhan? Sedangkan ada selain daripada dia tak ada depan dia. Mana? Bumi dengan langit tu sendiri. Bumi berajak ke Tuhan B lah sebab Tuhan B buat dia. Langit berajak ke Tuhan A dengan Tuhan A buat dia. Mana nisbah Tuhan bumi nisbah dengan Tuhan A bukan Tuhan dia. Sebab apa? Sebab bukan dia hak buat. Bermakna dia berajak daripada Tuhan A. Tak berajak, lepas daripada Tuhan A. Lepas Tuhan A Tuhan kalau gitu. Tuhan mesti tiap-tiap selain daripada dia tak boleh lepas ke dia. Tiba-tiba bumi sebutir besar tak berajak ke dia. Bukan Tuhan. Bila bukan Tuhan A, bukan Tuhan A, B pun bukan Tuhan juga. Kenapa? Langit pun tak berajak ke dia. Bukan Tuhan B buat langit. Gitu. Tu nak ayat kata ayat tu rekah ya Tuhan firman. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Ulama bahas keluar ni perbahasan taswir masalah dia bang. Menggambarkan masalah. Nah, burhanut tawaruk 3, burhanut tamanu' 3. Jadi ni. Tu nanti akhir kata wallahu alam, kita berhenti situ dulu. Dan nyata bagi yang mendengar, yakni orang yang mendengar dengan nafi, wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.